Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi dengan saya channel Aziz Riyadi. Saya banyak berkongsikan kepada anda semua berkenaan dengan financial planning, financial management, tips kewangan. Okey. So hari ini saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan satu teknik ataupun satu konsep atau idea pasal perancangan kewangan, iaitu berkenaan dengan lucky number. Lucky number ni unik sikit. Okey. Sebenarnya setiap orang semua ada lucky number, semua ada dia punya nombor bertuah dia, sama ada anda perasan atau tak perasan, sama ada anda memang ada spesifik lucky number ataupun tak ada. Sebenarnya setiap daripada kita ada lucky number, iaitu 28,000 kan. Apa maksud 28,000? So 28,000 ni sebenarnya adalah jumlah tahun, jumlah hari dalam kita punya hidup kan. Kalau katakanlah sekarang ni anggaran kita punya lifespan sekarang ni antara umur 70 hingga 80 tahun kan, biasanya 70 hingga 80 tahun. So kalau ikutkan dalam Islam pun, Nabi kata umat Nabi Muhammad ni antara 60 hingga 70. Jadi kalau 28,000 ni sebenarnya adalah cuba bahagikan 28,000 ni kepada 365 hari, 365 kan, iaitu kita akan dapat dalam 76 lebih lah. So bersamaan dengan 76 tahun. Jadi setiap orang sebenarnya ada lebih kurang 28,000 hari dalam hidup dia. Jadi bagaimana hari-hari yang kita ada ni kan, daripada mula kita lahir sampailah kita meninggal dunia, kita gunakan untuk kehidupan kita. So saya nak kongsikan sebenarnya dalam sepanjang hidup kita ni akan ada 4 checkpoint ataupun 4 bahagian. Okey. So saya nak sharekan satu konsep, iaitu 28,000 lucky number ni kan. Katakanlah kalau 80 tahun tu kita bahagi kepada 4 bahagian. So itu daripada kosong, kemudian pergi 20 tahun, kemudian pergi 40 tahun, pergi pada umur kita 60 tahun dan akhir sekali umur 80 tahun. So untuk umur kosong sampai 20 tahun. So masa ni kita lahir, kita membesar sebagai kanak-kanak, kita pergi sekolah, kita masuk universiti dan akhirnya kita graduate. So masa tahap pertama ni kita cuma tahu belajar dan main je kan. Basically kita tahu belajar dan main je, dan kita tak pernah kisah apa pasal kewangan sebab kita masa tu ditanggung oleh ibu bapa kita. Okey. Untuk tahap kedua pula so daripada umur 20 tahun sampai umur 40 tahun. So tahap kedua ni normally kita dah boleh dapat kita punya first job kan, kita dapat kerja, kemudian kita boleh mampu beli first car kita kereta pertama, kemudian kita beli first rumah, lepas tu kita mungkin berkahwin dan kita start dapat baby. So ini stage kedua kan. Kalau stage pertama kita ditanggung oleh ibu bapa, stage kedua kita dah mula menanggung. Menanggung apa? Menanggung pertama kita buat komitmen kereta, ataupun kita beli rumah komitmen, dan kita juga mungkin ada isteri dan mungkin ada anak. So kita dah start mula menanggung orang lain. Okey, masuk part yang ketiga, umur 40 sampai umur 60 tahun. Okey, so kita punya tanggungan akan jadi lagi besar kan, sebab mungkin kita punya komitmen pun makin besar, anak makin besar kan. So kita akan mula cari kerja baru kan, sebab kalau katalah kita punya pengalaman dah meningkat, so of course ada new job offer, dan kita akan buat kerja lain, ataupun ada yang start buat bisnes kan. Ada yang dah, of course lah, kalau dah 20 tahun kan, daripada umur 20 sampai umur 40 takkanlah masih pakai kereta yang sama, basically dah tukar kereta lain lah kan, mungkin beli kereta satu lagi, dan mungkin akan ada orang yang mungkin beli rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat dan seterusnya. Dan masa tu pula mungkin dapat baby seorang lagi, dan anak pun dah start besar, dan masa tu anak kita mungkin dah masuk universiti, dan mereka pula melalui fasa nombor 1. Dia dah naik pergi fasa nombor 1 tadi. Okey. So seterusnya umur 60 sampai umur 80. Masa ni kita dah retire kalau ada duit EPF, kita dapat duit EPF. Kalau yang pension government mungkin dah start dapat pension kan. Kemudian kita makin tak larat, makin tua kan, dan kemudian kita mungkin dah start sakit-sakit, dah start kena orang lain tolong jaga kita, dan lagi teruk kalau kadang-kadang ada yang terpaksa bedridden. Bedridden maksudnya duduk atas katil, tak mampu nak gerak semua everything, dan seterusnya meninggal dunia. Okey. So kalau
kita tengok stage-stage tadi tu kan, stage-stage tadi tu sebenarnya separuh daripada hidup kita kan, separuh daripada hidup kita iaitu daripada umur lahir sampai ke 20 tahun dan kemudian umur 60 sampai umur ke 80, setengah daripada hidup kita sebenarnya tiada pendapatan. Sebab 0 sampai 20 kita ditanggung oleh ibu bapa. 60 sampai 80 sama ada kita sendiri kena tanggung diri kita ataupun anak-anak mungkin tanggung kita. So jadi kalau kat sini, kalau kita tak sediakan satu dana kan, persaraan atau retirement, bila kita umur 60 nanti kan, apa-apa yang kita simpan sekarang masa muda tak cukup dan kita akan menghadapi masalah yang sangat besar kan. Sebab kita sebenarnya ramai mungkin rasa bila duduk rumah tak kerja, duduk rumah kos rendah, tapi sebenarnya tak. Bila duduk rumah kena buka aircon, kena buka lampu, kena kipas angin, aircon sentiasa kan. Kalau kita kerja mungkin kita kurang gunakan elektrik rumah dan macam-macam lagi lah. Dan masa tu pula kita dah tak kerja. Okey, so separuh daripada hidup kita sebenarnya kan, pada umur 0 sampailah umur 80 tahun average lifespan manusia kan sekarang ni. So memang tak ada income. Jadi kita cuma ada lebih kurang 40 tahun saja daripada umur 20-an sampailah umur 60, masa yang kita produktif untuk dapatkan kita punya income. Bagaimana kita kumpul kita punya income untuk kita boleh retire dengan selesa kan. Kalau tidak mungkin kita kena retire tapi dan masa yang sama kita kena kerja lagi. Okey, so seterusnya kan, nombor satu tadi kalau kita tengok tadi saya punya diagram ni, nombor satu tadi kita tahap pertama 0 sampai umur 20 tahun kita ditanggung oleh ibu bapa. Okey, tahap kedua kita menanggung hutang dan mula menanggung hutang dan keluarga. Tahap ketiga, kita punya tanggungan makin besar sebab mungkin kita ada anak seorang, dua orang, tiga orang, mungkin kita ada sebiji rumah, dua biji kereta, dua biji rumah atau tiga biji rumah kan, dan ataupun kita dah mula ada hutang-hutang lain ni, credit card, semua everything. Dan stage keempat adalah kita ditanggung. Sama ada ditanggung melalui dana persaraan kita, sama ada ditanggung oleh anak kita, dan yang lagi teruk kalau terpaksa ditanggung oleh badan kebajikan kan, sama ada kebajikan masyarakat ke, Baitul-Mal ke kan. So harap-harap kan untuk anda yang masih muda lagi, this is the time for you to be aware kan, bahawa anda perlu buat sesuatu masa anda muda untuk anda punya hari tua. Itu saja. Okey. So berbalik kepada saya punya diagram tadi ni. Okey. So sebenarnya daripada 4 stage ni sebenarnya ada 4 kebimbangan utama ada 4 kebimbangan utama, iaitu pertama sekali bagaimana kebimbangan yang biasalah orang bimbang bila dia melalui stage-stage ni, bagaimana kalau dia tak dapat bekerja hingga umur 60. Maksudnya mungkin dia sakit, dia tak sihat, dia mungkin lumpuh kan. So bagaimana nak menghadapi kehidupan tu, sebab bila umur 20 tahun dah start menanggung orang kan, tapi kalau tiba-tiba tak dapat kerja sampai umur 60, siapa yang nak tanggung kita? Jadi kat situ kena fikirkan poin pertama kan. Poin kedua, kalau tidak sempat sampai umur 60, kita plan umur 60 kita retire dan kita build up kita punya hutang semua everything sampailah umur 60, tapi umur 60 tak sempat sampai. Jadi bagaimana dengan kita punya tanggungan, bagaimana dengan kita punya anak dan isteri untuk teruskan kehidupan. So kat situ adalah kebimbangan kedua yang kita semua patut kena fikir. Habis kan, maksudnya kalau kata kita sempat sampai umur 60, whatever yang kita tanggung ni sebenarnya everything still kena bayar. Okey, seterusnya kan, tahap kebimbangan ketiga adalah berapa yang cukup untuk kita bersara. Berapa jumlah yang cukup untuk kita bersara kan? Pernah tak kita terfikir berapa agak-agak monthly income yang perlu kita ada apabila kita retire nanti? Berapa agak-agak expenses yang perlu kita spend untuk kita hidup selesa pada masa kita retire nanti kan? Kalau anda tak terfikir sekarang pada umur 20-an, pada umur awal 30-an kan, anda akan struggle pada awal 40-an hingga awal 50-an untuk achieve masa yang you retire pada umur 60. Lagi banyak masa, patutnya lagi mudah sebab you ada masa banyak, ada banyak macam you boleh buat. Tapi kalau katalah umur 50 baru start fikir nak retire pada umur 60, anda ada masa 10 tahun saja. So 10 tahun ni
masa yang sangat singkat lah kan. Saya sendiri dalam bisnes total sebenarnya dalam 17 tahun dah. Alhamdulillah saya start umur 26 saya buat bisnes, now dah 17 tahun saya sempat develop kan banyak portfolio kewangan kan. InsyaAllah saya akan kongsikan video pada video-video yang lain. Okey. Dan yang keempat kan, kebimbangan yang keempat adalah bagaimana kita nak sediakan platform kan yang kukuh, yang stabil kepada anak kita. Sebab kita mula menanggung anak kita bila umur start 40-an, 50-an, kita dah start kena fikir bagaimana kita nak sediakan support system pada anak kita ni. Kan, sebab kalau tidak, kalau kita tak sediakan, dia mungkin akan struggle macam mana kita struggle dulu. Kan? So, mungkin tak ada masalah kan, sebab mungkin kita fikir tak apalah, pandai-pandai dia orang lah. Tapi bahayanya adalah bila kita tak sediakan platform untuk dia, kan, apa yang jadi? Dia akan datang balik kat kita, dia minta tolong balik kat kita. So itu masalah sebenarnya. Sebab saya ada ramai kes sebenarnya datang jumpa saya. Sebab sekarang saya umur 40-an, sini-sini saya yang lebih 10 tahun daripada saya, sekarang dia dah umur 53, 54, 55. So datang jumpa saya tanya, bagaimana nak bentuk anak dia yang umur 20-an, 25, 26. Sebab 25, 26 dah habis belajar tapi masih tak kerja lagi, masih duduk rumah, masih lagi main online game. Dan mak bapak terpaksa bagi allowance setiap bulan 200-300 untuk dia keluar, untuk dia jumpa kawan dia semua everything. Which is pada saya benda tu sangat-sangat tak betul. Sebab pada umur 20-an patutnya dia dah fikir macam mana nak develop dia punya income sendiri supaya dia boleh bantu family. Tapi kita kalau kita tak develop, tak sediakan platform awal-awal, anak kita akan jadi masalah nanti. Kita mungkin terpaksa tanggung dia sampai umur dia 30-an. So which is pada saya sangat-sangat tak bagus lah. Kalau anda tengok stage-stage yang daripada mula lahir sampai ke 20 tahun dan 60 sampai 80 ni, kita tak dapat income tapi banyak pakai duit. Maksudnya income dah tak ada tapi duit pakai banyak. Okay? Jadi bagaimana kita nak sediakan duit tu daripada awal. Itu saja dia punya persoalan yang saya nak anda fikirkan. Tapi saya ada beberapa solution bagaimana sebenarnya untuk sediakan platform ataupun sediakan backup kewangan untuk di setiap stage tu. Pertama sekali, apa perancangan kita sebenarnya? Yang paling penting, apa perancangan kita? Perancangan pertama, pada umur anak-anak kita kecil ni, daripada umur dia lahir sampailah umur 20-an, kita mungkin boleh sediakan plan simpanan perubatan untuk anak kita. Kita boleh simpankan plan simpanan dan perubatan untuk anak kita. Kemudian kita sediakan plan simpanan dan perlindungan pendapatan hibah untuk keluarga. Untuk stage kedua pula, kita boleh sediakan plan simpanan dan perlindungan pendapatan serta hibah untuk keluarga kita. Dan plan yang ketiga pula, kita mungkin boleh tambah plan. Sebab bila kita dah stage ketiga, daripada umur 40 ke 60, kita punya komitmen makin besar. Bila komitmen makin besar, of course kita punya risiko makin besar, jadi kita pun perlukan tambahan protection lagi. Dan stage seterusnya, untuk yang stage keempat adalah kita kena pastikan tiap orang perlu sediakan pelan pelaburan yang mampu berikan pendapatan ketika bersara. Sebab kalau katalah duit yang kita simpan tu tak memberi pulangan, so dia tak membantu kita untuk retire nanti. Benda ni sangat penting sebab masa muda-muda lah sebenarnya kita perlukan simpanan. Okey, so itu sahaja daripada saya. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi untuk anda yang faham paling pentingnya perancangan kewangan ni. Sebenarnya setiap stage kehidupan kita perlukan perancangan kewangan. Kalau anda terlepas, mungkin ada masa lagi akan datang yang anda boleh mulakan. Jangan ambil mudah, jangan ambil sambil lewa. Sekiranya anda ingin saya bantu bagaimana untuk plan anda punya perancangan kewangan dari segi pelaburan, dari segi protection, dari segi income replacement, semua everything, insya-Allah saya boleh bantu anda. PM saya pada WhatsApp saya 0193232121 atau PM Facebook saya page saya Ibdi Aziz Riyadi, anda boleh follow dan boleh PM saya ataupun Instagram saya Aziz Riyadi. Insya-Allah saya akan bantu bagaimana untuk uruskan anda punya kewangan, saya bagi advice seterusnya. Benda ni sebenarnya adalah berbalik kepada anda sendiri. Maksudnya apa yang anda buat, anda juga akan dapat hasilnya. So itu saja. Jangan lupa subscribe saya punya channel Abdul Aziz Riyadi. Setakat ni saya rasa saya dah terangkan secara ringkas konsep dan idea bagaimana anda boleh buat perancangan kewangan daripada umur lahir sampailah umur 80 tahun. So itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.